Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita yang ketiga adalah berkenaan dengan hurmatun nikahul musyrikat. Dua tajuk yang sebelum ni kita dah bincangkan tentang tajuk yang pertama tentang menjaga pandangan mata. Kemudian tajuk yang kedua berkenaan dengan an-nikah wa laysa sifah. Pernikahan adalah hal yang digalakkan dan laysa sifah, bukanlah perzinaan itu perkara yang disukai. Jadi rentetan daripada kesemua tajuk di tingkatan 5 ni sebenarnya satu susunan tajuk yang sangat-sangat membantu kamu untuk memahami apa itu nikah dan apa yang perlu dipersiapkan sebelum nikah. Jadi untuk hari ini Ustazah masuk tajuk baru iaitu hurmatun nikahil musyrikat. Kita terus masuk kepada pengharaman. Okey, ini adalah ayat yang kalau kita tengok ayat ini adalah permulaan kepada perbahasan hukum hakam nikah yang seterusnya. Yang selepas ni dia akan ada cerita tentang talak, akan ada cerita tentang pelbagai hukum hakam lagi. Tapi ini adalah perkara yang utama, yang pertama yang dibincangkan tentang hukum hakam. Baik, jadi kalau kita tengok tajuk dia sendiri pun hurmah, pengharaman, nikahul musyrikat, menikahi seorang perempuan yang musyrik, iaitu perempuan yang tidak beriman. Jadi bahagian pertama ni Ustazah akan fokuskan kepada perbahasan ataupun penjelasan secara ringkas tentang ayat dalam surah Al-Baqarah. Okay, macam biasa untuk ayat dalam surah Al-Baqarah, semua ayat-ayat yang kita pelajari dalam tafsir Al-Madkhal fi Tafsir ila Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, wajib untuk kamu hafal. Wajib untuk pelajar-pelajar hafal ayat yang berkaitan. Ustazah percaya yang ni ayat ni ramai dah yang hafal sebab dia dalam surah Baqarah. Jadi untuk yang belum hafal sila hafal supaya kita dapat memahami ayat ini dan penafsiran terhadap ayat ini secara jelas. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب سورة البقرة 221. Kalau kita tengok pada perbahasan wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, kita faham satu persatu wala dan jangan, tankihu. Okey, tankaha dia daripada perkataan ini kita akan bincang nanti. Tapi tankaha kita tengok baris dia, tankihu dan jangan kamu menikahi al musyrikat, orang-orang musyrik ataupun perempuan-perempuan yang musyrik, iaitu perempuan-perempuan yang tidak beriman. Hatta sehinggalah kecuali setelah yu'min. Kecuali mereka ni, perempuan musyrikat ni, mereka telah pun beriman. Baru boleh nikahkan mereka. Kemudian Allah tambah lagi. Ini bahagian pertama. Kemudian Allah tambah lagi, Allah kata wala amatum mu'minah. Amah. Amah ini merujuk kepada hamba perempuan. Maka hamba perempuan yang beriman, amatun mu'minah. Sesungguhnya, lam kat sini lam menegaskan. Sesungguhnya hamba perempuan tadi yang dicerita kat sini maksudnya bukanlah musyrikat yang hamba. Dia orang-orang musyrik yang biasa yang bukan hamba, orang yang merdeka. Dan Allah kata hamba mukmin perempuan khairun lebih baik min musyrikatin walau a'jabatkum. Mereka itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya walau a'jabatkum. Sekalipun mereka ini menarik perhatian kamu.
a'jabatkum, mereka kat sini merujuk kepada perempuan musyrik tadi. Jadi Allah kata hamba perempuan lebih baik daripada seorang perempuan musyrik. Walaupun seorang perempuan musyrik itu menarik perhatian kamu. Ini adalah highlight pada bahagian hukum hakam. Kenapa Allah highlight perkara ni pada hukum hakam pernikahan? Dia akan ada kaitan dengan tajuk pertama dan tajuk kedua nanti. Kita akan tengok. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam. Okay, tengok kat sini wala tankihu. Baris dia fathah. Kat sini wala tunkihu. Okay, jadi yang pertama ni, jangan kamu menikahi. Jadi arahan yang pertama merujuk kepada lelaki. So anta lah. Antum. Wala tunkihu ini merujuk kepada wali. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia datang daripada, kita dah belajar dah sebelum ni, ankaha yunkihu. Ankaha yunkihu. Tapi kat sini tunkihu, jadi anta juga. Tapi merujuk kepada wali. Kalau yang ni lelaki tu sendiri, diri lelaki yang nak kahwin tu sendiri. Kalau tunkihu merujuk kepada wali. Sebab tu Allah letak wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Dan jangan kamu kahwinkan. Jadi merujuk kepada wali, jangan kahwinkan seorang perempuan dengan al-musyrikina, seorang lelaki yang musyrik. Kecuali lelaki musyrik tadi telah pun beriman. Kemudian Allah kata wala abdun. Okay, tadi amatun. Amatun merujuk kepada hamba perempuan. Wala abdun mu'minun. Abdun merujuk kepada hamba lelaki. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi kat sini merujuk kepada hamba lelaki yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik lelaki. Sekalipun musyrik lelaki tu membuat kamu tertarik kepada dia. Tertarik ni mungkin akhlak dia bagus, mungkin pelbagai faktor lah. Dia kaya, dia berpangkat tinggi dan sebagainya. Tapi Allah kata hamba mukmin yang miskin tu, yang tak ada harta tu, boleh jadi dia tu lebih, bukan boleh jadi, dia tu pasti, dia tu adalah lebih baik. Ini Allah bukan kata boleh jadi, Allah kata khairun, lebih baik. Sekalipun yang musyrik tadi membuatkan kita kagum. Ulaika yad'una ilan nar. Okay, jadi yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka. Jadi kenapa mereka ni tidak baik? Bukan kerana akhlak tak baik, bukan kerana tak ada harta, tapi an-nar. Orang yang musyrik ini mereka akan mengajak kita semua ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan kepada kita dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatih. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat keterangannya kepada umat manusia, linnas, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran daripada bukti-bukti yang telah Allah tunjukkan. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, sebenarnya ayat ni sangat mudah untuk difahami. Tapi ada pesan-pesan, ada hukum hakam yang kalau kita tak faham betul-betul, kita akan melampaui batas. Jadi kalau kita tengok daripada awal, Allah larang menikahi perempuan musyrik. Allah larang menikahkan dengan lelaki musyrik. Dan Allah bagi tahu sebab. Sebab dia yang ni. Ulaika yad'una ilan nar. Jadi mereka ni membawa ke neraka. Syirik adalah syirik, musyrik, tidak beriman itu cukup untuk membawa seseorang ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah ni maha kasih sayang. Allah ni sangat baik dengan kita. Allah ni nak bawa kita ke syurga
Kemudian Allah nak bagi keampunan kepada kita dengan izin Allah. Dan Allah pun berikan bukti-bukti yang nyata kepada manusia untuk manusia sentiasa beringat. Jadi ini perkara yang penting. Okey. Sekarang kita masuk kepada ma'anil kalimat. Dalam ayat yang telah kita pelajari tadi, ada beberapa perkataan yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat memahami apa yang Allah jelaskan. Yang pertama, wala tankihu. Kemudian al-musyrikat. Yu'min. Yang ketiga. Yang keempat, amatun. Yang kelima, tunkihu, la tunkihu. Dan yang keenam, al-musyrikina. Bila Allah beri perkataan, Allah sebut tankihu, yang dimaksudkan adalah la tatazawwaju. Jangan kahwin. Ini merujuk kepada lelaki lah. Lelaki jangan kahwin. Tak boleh kahwin. Al-musyrikat. Apa yang dimaksudkan dengan al-musyrikat? Dia merujuk kepada an-nisa, perempuan. Ghairul muslimati wa ghairul kitabiyati. Okey, ghairul muslimat kita tahulah dia bukan orang-orang Islam. Dia memang tak masuk Islam, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Dan yang disebutkan termasuk dalam kategori al-musyrikat adalah bukan ahli kitab. Ahli kitab ni perbahasan dia panjang. Perbahasan dia agak detail, cuma secara ringkas Ustazah boleh jelaskan kepada kamu. Ahli kitab adalah orang yang berpegang dengan kitab samawi. Kalau muslimat ni Al-Quran lah. Dia beriman dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kalau ahli kitab pula, dia berpegang dengan Taurat, Injil. Jadi secara ringkasnya sekarang ni tak ada ahli kitab. Kalau ada orang yang dia nak kahwin dengan orang Kristian, dia kata dia ni ahli kitab ni. Dia ni Kristian tapi dan dia ahli kitab. Itu dah tak valid lah. Cuma secara umumnya, musyrikat ni kalau dia ahli kitab boleh. Kalau dia ahli kitab boleh kahwin. Okey, so ini secara ringkas lah. Ini maksud musyrikat di dalam ayat ni. Kemudian perkataan yang ketiga, kalimah yang ketiga, yu'min. Yu'min di sini maksud dia yatakhallaina 'anis syirki. Yatakhallaina 'anis syirki wa yadkhulna fil Islam. Ada dua benda kalau diperhatikan dalam ni, dalam ma'anil kalimat yang dijelaskan yatakhayyalna 'anis syirki. Maksud dia adalah khala, kosong, bersih. Khala ni kosong, yatakhallaina, dia diangkat, dicabut kesyirikan daripada diri dia. Dia tak boleh ada syirik dalam diri dia. Wa yadkhulna fil Islam, dan dia masuk ke dalam Islam. Ada sebahagian situasi ataupun keadaan orang yang dia berkahwin, dia masuk Islam. Tapi dia tidak yatakhallaina 'ani syirki. Apa bukti dia? Bukti dia adalah dia memang masuk Islam dengan tujuan bernikah sahaja. Jadi itu belum selesai lagi yatakhallaina 'ani syirki ni belum selesai. Jadi sebab tu bila nak kahwin dengan seseorang yang dia asalnya bukan Islam kemudian dia masuk Islam, perlu dipastikan bahawa dia memang masuk Islam kerana nak masuk Islam dan dia nak mengosongkan diri dia daripada kesyirikan. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Amatun di sini maksudnya unsa, perempuan, raqiqatun. Dia hamba. Laisat hurrah, dia bukan merdeka. Wala tunkihu la tuzawwiju. Tengok tadi. Tankihu tatazawwaju. Tunkihu la tuzawwij. Tuzawwij ni menikahkan. Tatazawwaj menikah. Beza Ini sudah terangkan dalam bahagian pertama tadi. Al-musyrikina, maksud al-musyrikin sama juga dengan yang nombor 2 tadi. Ghairul muslimin wa ghairul kitabiyin. Dia bukan ahli kitab dalam kalangan lelaki. So ini secara ringkas tentang ma'anil kalimat.